Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ini kelas sains, PDR sains kita sambung tentang topik haba dengan tajuk kecil yang seterusnya iaitu kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Okey. Apa pentingnya prinsip pengembangan dan pengecutan bahan ni? Bila berlaku pengembangan, bila berlaku pengecutan? Bila sesuatu bahan itu dalam bentuk jirim atau dalam bentuk pepejal, cecair atau gas menerima haba. Dan bila pula dia mengecut? Apabila bahan ni dalam bentuk jirim pepejal, cecair atau gas kehilangan haba. Macam kita belajar sebelum ni lah. Okey? Setiap bahan ni akan mengembang dan mengecut. Bila terima haba, bila hilang haba. Jadi kita lihat apa fungsi prinsip ini dalam kehidupan kita. Okey, kita tengok sini. Kesan haba ke atas bahan akan menyebabkan bahan mengalami pengembangan atau pengecutan. Situasi dalam gambar di bawah menunjukkan proses pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan harian. Okey. Benda ni memang akan berlaku. Okey, berlaku setiap hari. Okey, bila satu bahan kat rumah kamu kan, kat luar rumah kamu ke, bila kena haba dia akan mengembang. Bila kehilangan haba dia mengecut. Kita tak boleh halang. Okey, sebab dia berlaku setiap hari. Okey, setiap masa. Okay, kita tengok situasi pertama. Ruang pada penyambung besi di jambatan. Dekat jambatan. Kalau kamu perasan lah kan, kalau kita pergi dekat jambatan macam ni, jambatan Pulau Pinang ke, ataupun paling dekat dengan kita jambatan yang dekat Teluk Intan tu kan, jambatan besar kan. Ataupun dekat ni jambatan Tunku Bainon, okay, dekat nak pergi ke Segari tu ada jambatan besar, kita akan nampak adanya binaan begini. Okey. Okey. Dia kata ruang pada penyambung besi. Kamu tengok situ adanya ruang, adanya lubang. Okey, lubang-lubang hitam, ada ruang. Okey. Kenapa nak diadakan ruang itu? Kenapa tak buat terus sambung saja macam tu? Mesti kena ada renggang. Kenapa kena ada renggang tu? Okey, jom kita tengok. Ruang yang terdapat pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Bila dia nak kembang? Bila waktu panas. Waktu tengah hari lah. Okey? Waktu matahari tengah naik ke betul-betul di atas kepala kita tu kan, waktu tengah hari kan. Waktu tu panas. Jadi binaan jambatan ni, okey, daripada besi, okey, dia ada ruang. Bila ada ruang, maksudnya bila besi tu panas, dia boleh mengembang dan ruang itu akan tertutup. Okey? Bila tertutup, struktur binaan masih kukuh. Struktur jambatan tu masih kukuh. Okey? Tapi kalau tak ada ruang, mula-mula dah ditutup begini, rapat. Okey? Apa jadi bila waktu panas? Dia nak mengembang juga. Dia nak mengembang. Apa jadi? Lama-lama dia akan saling menolak. Bila menolak, apa jadi pada jambatan tu, binaan jambatan tu? Sudah apa? Pecah. Bayangkan kalau yang tengah-tengah jambatan tu, kat atas tu binaan jambatan tu, bahagian atas tu yang pecah. Macam mana? Boleh runtuh. Sebab itulah dibinakan ruangan celahan kosong itu supaya binaan jambatan ni, besi-besi tu boleh mengembang waktu panas. Bila matahari dah turun, dah petang, dah senja, dah malam, dia mula mengecut. Dia kembali ke bentuk asal. Okey. Kalau sejuk lagi, dia lagi kecut. Tapi tak adalah sampai terputus jambatan tu. Okey. Mereka dah kira berapa ruangan yang perlu ada. Okey. Macam dalam gambar ni lah kamu tengok. Apa jadi kalau tak ada ruang? Dia dah saling menolak, boleh pecah jambatan tu. Okey. Saya rasa boleh runtuh. Okey. Kita tengok situasi kedua. Ruang pada penyambung landasan kereta api. Dekat landasan kereta api. Okey, kalau kamu tengok gambar tu cikgu besarkan sikit. Nampak tak? Okey, gambar tu. Nampak tak? Ada ruang kat situ. Ni celahan dia. Okey. Maksudnya sebatang batang besi tu nak sambung ke batang besi yang kedua, mereka tinggalkan ada ruang. Okey. Untuk apa? Jadi bila besi tu kena cahaya matahari waktu tengah hari panas, dua-dua ni akan saling mengembang dan ruangan itu menjadi rapat. Tapi tak ada belanggar. Okey, kalau tak ada ruang, terus pasang rapat-rapat, bila waktu tengah hari macam mana?
dia akan saling menolak. Mereka mengembang, menolak, semua menolak, apa jadi? Lama-lama boleh bengkok. Landasan boleh bengkok. Bila landasan bengkok, apa yang jadi? Itu yang jadinya. Okey, jom kita baca. Ruang yang terdapat pada penyambung landasan kereta api membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Ini benda ni yang kita nak elak. Nampak tak? Dia dah menyengit. Bila menyengit ni bahaya. Bila kereta api lalu, boleh terbalik. Itu kalau kereta api bawa barang, tak apa lagi. Kalau kereta api bawa orang, semua terbalik. Boleh menyebabkan kemalangan jiwa. Kemalangan maut. Okey? Sebab itulah jambatan ni ada ruang tadi. Okey? Kemudian yang landasan kereta api pun ada ruang. Okey. Seterusnya, kabel elektrik. Ini kalau kamu nampak dekat jalan Gelung Pupuyu tu ada kabel elektrik. Okey. Ini dekat pencawang lah. Pencawang kabel elektrik. Ataupun kamu tengok dekat luar rumah kamu je. Dekat jalan raya tu. Adanya tiang elektrik kan. Ada kabel. Kabel yang digantung. Okey. Kita tengok kabel elektrik dipasang kendur. Apa itu kendur? Kendur maksudnya dipasang macam nampak longgar. Macam tu. Dia tak pasang tegang. Straight. Tak boleh. Dia tak pasang itu. Okey. Kenapa? Jom kita baca. Kabel elektrik dipasang kendur sedikit, okay, di antara tiang untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Cerita dia, dalam kabel elektrik ada wayar lah, okay? Wayar elektrik buat daripada besi, daripada kuprum. Okay. Wayar ni dia sentiasa mengalirkan elektrik. Elektrik ni bila mengalir dia ada haba panas. Okay. Jadi wire tu, kabel elektrik tu dalam dia tu sentiasa panas. Okey. Jadi apa ceritanya? Setiap tiang elektrik yang didirikan nak disambungkan antara satu tiang ke satu tiang, wayarnya perlu dipasang kendur. Kenapa nak kendur? Sebab ketika ini haba memang sedang mengalir, okey. Memang ada kendur, okey. Tapi waktu siang dia akan lagi kendur. Sebab apa? Kabel tu sedang lagi mengembang. Ada lagi kendur. Tapi bila waktu malam, suhu sejuk. Kabel ini, wire dalam tu, dia akan mula mengecut. Bila mengecut, dia akan kembali ke kedudukan asal yang kendur. Kalau mula-mula lagi, pemasangan kabel itu dibuat secara tegang. Okay. Ini tiang. Dah dipasang tegang begini. Waktu tengah hari, waktu elektrik mengalir waktu tengah hari, waktu panas, okey, dia akan kendur sedikit. Tak apalah, kendur sikit. Okey. Tapi bila waktu malam, dia lagi tegang. Sebab apa? Suhu rendah. Dia mengecut. Tapi lama-lama apa jadi? Kabel ini boleh terputus. Itu yang bahaya. Bila dia terputus, wayar jatuh, boleh menyebabkan litar pintas ke, ataupun boleh terkena orang yang bawa kereta ke, bawa motor ke, tiba-tiba terbelit wayar elektrik. Bahaya. Sebab itulah kalau kamu tengok kabel-kabel elektrik yang dipasang di tepi-tepi jalan, semuanya dipasangkan kendur sedikit. Sebab bila panas, hari tengah hari, dia lagi kendur. Tak apalah. Tapi bila waktu sejuk, waktu malam, dia akan mula menegang sedikit. Kalau awal-awal dah pasang tegang-tegang, waktu sejuk tu yang bahaya tu. Takut dia terputus dua. Sebab itulah prinsip pengembangan pengecutan ni kita kena tahu macam mana nak digunakan, diaplikasikan. Kalau tidak, boleh mendatangkan maut. Okey? Bahayalah. Kamu pun boleh nampak kat sini apa jadi dengan kabel dengan pencawang elektrik kat sini. Bengkang-bengkok. Sebab apa? Wayar tu sedang menarik antara satu sama lain ketika suhu rendah. Dia sedang mengecut. Jadi kabel elektrik tu pun, pencawang elektrik tu pun boleh bengkok. Sebab tu dipasangkan kendur. Okey? Jom kita tengok apa cikgu ni cakap. Mengapakah aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan sangat penting dalam kehidupan harian? Kenapa penting? Supaya kita dapat elakkan kemalangan. Dan kita kena tahu benda ni sentiasa berlaku. Okey? Jadi kalau kamu dah besar nanti kamu jadi arkitek ke, jurutera ke, nak membina bangunan apa semua, benda-benda ni kamu kena ambil tahu. Okey? Sebab dianya memang akan berlaku. Okey? Ini okey, tak ada apa. Jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini. Cikgu harap kamu faham
apa yang kita belajar tentang pengembangan dan pengecutan bahan. Bila bahan mengembang? Waktu menerima haba. Bila pula bahan mengecut? Bila bahan itu kehilangan haba. Okey? Jadi kita sambung kelas kita nanti pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.